Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu. Kemungkinan ada di antara kita yang dah tak ada kan. Ada di antara kita yang dah tak ada. Muda-muda lagi dah tak ada. Macam kita dengar baru-baru ni seorang kawan kita, kamilah, mana yang masih muda, dah tak ada, meninggal, Allah ambil dia. Dan kita akhir-akhir ini kerap sekali kita dengar kejap sana orang tak ada, ni tak ada, ni tak ada kan. Kalau dulu kita rasa lama-lama sekali kan baru kita dengar, lama-lama sekali baru kita dengar. Jadi ini hendaklah menjadi ibrah kepada kita bahwasanya Allah boleh ambil ya bila-bila masa sahaja. Cuma kita ni kena bersedia sajalah. Kena bersedia, kena beringat selalu. Jadi di antaranya apa yang kita kata kita kena beringat selalu iaitulah kita ada banyak taman-taman syurga. Syukur Alhamdulillah di Sungai Ramal ni boleh kata tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kita dihidangkan dengan taman syurga. Tiap-tiap hari, kuliah maghrib ke, kuliah apa ke, kuliah maghrib ke, tiap-tiap hari lah boleh kata kita dihidangkan dengan taman-taman syurga. Ambillah kesempatan. Kita ambillah kesempatan dengan tujuan kita nak mengukuhkan kefahaman kita dalam segi agama ni. Nak mengukuhkan kefahaman kita dalam segi agama, nak mengukuhkan kepercayaan kita, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sangat perlu di akhir-akhir hayat kita ini, akhir hayat dah. Kita ni Allah kata, saya selalu sebut, Nabi bersabda umat aku hanya akan boleh hidup dalam umur dia 60 tahun atau kalau ni pun 70 tahun sampai 70 tahun. Ni Allah dah bagi lebih dah ni. Ya Allah, tak sedap-sedap lagi. Kita lah, saya lah, mana saya kata masih lagi duk kita kata leka-leka lagi ya. Kita duk leka lagi ni. Saya anggapkan diri saya masih leka lagi. Jadi kita rasa Allahu Akbar bila fikirkan ya Allah macam mana ni macam mana nak jadikan kita ni seorang yang sentiasa ingat kepada Allah. Sebab tu kita lihat bila saya kaji-kaji ini zikir munajat ni, rupanya di dalam zikir munajat ni ulama dah kumpulkan nama-nama Allah yang al-a'zam. Asma'ullah al-a'zam, nama-nama Allah yang berhebat, yang besar. Contohnya di sini la ilaha illallah. Nama Allah dalam ni. Dan kita pun faham, saya pun selalu sebut, la ilaha illallah ini timbangannya macam mana? Kalau di sini belah sini la ilaha illallah, sebelah sini adalah langit dan bumi, maka timbangan la ilaha illallah itu adalah lebih tinggi daripada sebelah sini. Ingatlah tu. Bukan benda susah. Senang aja, kita sebut aja. Kita duduk dalam kepala kita dah benda ni. Ingat selalu dan sebut la ilaha illallah. Kita teringat saja la. Buaikan cucu la ilaha illallah. Saja dia tidur. Kita pun dapat pahala. Cucu tak ada dah. Apa-apalah kita duduk sesaja, duduk kupai bawang ke, duduk apa, teringat saja la ilaha illallah. Masak pun tidak dah. Masa duduk saja tu sebelum tidur tu baca. Okey ni. Berapa banyak la ilaha illallah kita sebut tadi? 11. 7. Itu kita ingat pula kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah. Nak menunjukkan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad. Tunjukkanlah kasih dan sayang kita kepada Nabi kita dengan kita memperbanyakkan salawat. Banyak salawat. Hadis banyak mengatakan, salawat, kamu salawat sekali, Allah bagi kamu 10. Salawat sekali bagi 10. Salawat. Jadi, mana kita tengok dalam zikir munajat ni ada itu. Kemudian kita ada sebut Allah. Allah. Kemudian Ya Hayyu, Ya Qayyum.
Itu adalah dua lafaz yang sangat besar. Nama Allah yang sangat besar. Dia kata Ismullah Al-A'zam. Kalau dibuat teka-teki kat kita, Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang Maha Agung. Apa dia? Iaitulah Hayyu Allah, Hayyu Ya Qayyum. Yang juga ada disebutkan di dalam ayat kursi. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang saya dengan kawan-kawan di Cik Mun punya geng, kita buat tafsir tu, tafsir ayat kursi sahaja. Sebab kita duk amal ayat kursi tu kita faham tak? Kita faham tak duk baca berpuluh-puluh tahun dah apa dia ni? Al-Hayyu Al-Qayyum ni apa benda? La ta'khuzuhu sinatun wala naum tu apa benda? Kita langsung tidak dapat menghayati makna sebenarnya ayat kursi tu. Sebab tu kita baca gitu-gitu aja. Balai-balai aja baca. Bagi ada aja. Tidak menghayati. Tidak sampai ke tulang hitam. Mengatakan tak sampai ke tulang hitam. Sedangkan kalau kita hayati betul-betul ayat kursi itu, Masya Allah. Masya Allah. Dan kita lihat di dalamnya ada disebut nama Allah, Asmaul Husna. Apa dia? Al-Hayy Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Okey, 3. Lagi apa? Yang di sebelah belakang tu. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ali Al-Azim. Ada 5. Ada 5 nama Allah yang disebutkan di dalam ayat kursi. Itu yang sebab dia jadi suatu ayat yang sangat dikatakan duduk di puncak Al-Quran ialah ayat kursi. Duduk di tempat tinggi sekali ayat kursi. Lepas tu ayat kursi ni lagi pula dia ada itulah perkataan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebutkan oleh ulama di dalam tafsir yang kita baca, iaitu tafsir Al-Qurtubi. Dia kata disebutkan Al-Hayyu Qayyum itu adalah 2 nama Allah yang digunakan oleh jin Ifrit. Ifrit apa yang nak angkat tu, yang nak angkat singgasana Balqis. Dia gunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita pun sebut kan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Dalam sujud sajadah kita mohon kepada Allah, kita guna Ya Hayyu Ya Qayyum. Masya Allah, besarnya fadilat bila kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, yang akan membawakan kepada Allah. Allah cepat sekali menerima seruan kita kepada dia dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa makna Ya Hayyu? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Qayyum apa? Berdiri. Ya Hayyu, okey, yang maha hidup. Ya Hayyu tu yang maha hidup. Kita kata hayat. Kita kata hayat. Orang Melayu kata hayat. Arab pun kata hayat juga. Al-hayatu. Hayat. Ya Qayyum. Lagi? Kena ada sambung lagi. Yang terus menerus menjalankan tugas dia. Qayyum tu. Berdiri. Yang terus menerus menjalankan tugasnya. Tengok apa tugas Allah. Apa yang Allah buat untuk kita ni. Apa dia? Allah bagi nikmat kepada kita yang tak habis-habis, yang tak putus-putus. Dia bagi rahmat kepada kita. Bagi nikmat kepada kita. Kita ni siapa? Bukan orang Islam saja. Orang kafir ke, orang fasik ke, orang munafik ke, orang apa ke, mujrim ke, semua dia bagi. Dia tak kisah. Bisa ada orang memaknakan kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih. Allah tak pilih kasih. Kamu orang beriman ke, tak beriman ke, derhaka kepada dia ke, selalu buat zina ke, selalu buat makan riba ke, apa ke, semua dia bagi. Semua dia bagi. Dia boleh bernapas, dia boleh rezeki Allah bagi. Allah tak pilih kasih. Ar-Rahim. Lalu kita sebut Ar-Rahim, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi di sini Allah hanya sayang kepada orang-orang beriman. Allah sayang hanya kepada orang-orang beriman. Yang tadi nikmat dia bagi, tak kira siapa, ambil lah.
bersukalah dengan nikmat yang aku beri. Kita tengok nikmat kan. Kita tengok siapa yang banyak sekali bernikmat dengan nikmat Allah ni, manusia lah. Manusia yang macam mana? Manusia yang kita tengok dia tak percaya pun ke Allah. Dia yang banyak bernikmat-nikmat dengan nikmat Allah ni. Rumah dia besar, istana dia besar, rumah dia besar. Apa lagi? Kereta dia besar, bini dia besar. Saja sebut je lah. Saja sebut. Mungkin saya kata sini besar dari segi apa? Besar pangkat dia ke? Besar dari segi apa ni kita kata pangkat dia, ke haibah dia apa semua tu. Kan? Semua mereka nikmati itu. Kita ada juga. Ada juga mana Allah. Tapi ingat Ar-Rahim. Yani Allah hanya kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Inilah, ni orang yang beriman. Kita nak jadi orang yang beriman dalam arti kata sebenarnya macam mana. Bukan setakat kita sebut, beriman. Bukan setakat sebut gitu je. Kalau orang tanya kita, mu ni orang apa? Orang beriman lah. Orang Islam lah. Okey. Tapi kita tengok iman saja. Iman kena ada 3 rukun ni. Apa dia? Sejak lama dah ni 3 ni. Al-iqrar bil lisan, ikrar dengan lidah, la ilaha illallah, dan at-tasdiq bil qalb. Mana? Dibenarkan oleh hati, bukan mulut saja sebut. Kalau mulut saja sebut, hati tidak tasdiq, tidak percaya, itu jadi munafik namanya. Itu jadi munafik. Mana dia orang munafik? Orang itulah dia hanya lidah tapi hatinya tidak. Wal a'mal bil jawarih, dan dia beramal dengan anggota dia. Makna beramal dengan anggota apa? Dia tahu kata semayang, puasa apa semua tu adalah wajib pada dia buat. Ada orang yang tak buat. Dia jadi apa tu? Munafik lah nama dia. Dia hanya sebut dengan lidah aja, aku beriman, tapi semayangnya tidak. Dalam ni pun tak berapa percaya, ragu-ragu. Itu makna. Ini munafik ni ada di kalangan orang Islam. Ada di kalangan orang Islam ni. Kita takut itulah. Kita ya Allah minta jauhlah Allah jadi orang munafik. Sebab tu kita doa tadi ni. Allahumma apa tadi ni? Yang minan nifaq warriya, tu kita mohon kepada Allah kan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Tu nifaq. Kita ni yang minta ni, orang beriman ni minta begitu. Sebab kita tak nak jadi hanya di mulut tapi di hati tidak, dan amal jawarih pun tak buat. Amalan pun tak buat. Tu jadi besar sangat kesalahan kita. Ya. Jadi kita sangat takut kalau sebab benda ni kadang kita tak nampak. Kita aduk sangka kita okeylah eloklah Islam kita, tapi rupanya sebab apa? Kita aduk riak. Dah menjadi munafik. Kita munafik. Kita riak, kita dusta, lidah kita al-kazib, lidah kita sebut benda-benda yang tak betul. Dan mata kita adalah melakukan khianat. Tu di antara yang menyebabkan kita menjadi orang munafik. Okey. Dan saya lihat dalam ni, saya sangat sayang kepada zikir munajat ini. Sebab itu kalau saya dapatlah zikir munajat ini dalam, kalau betul-betul untuk masa zikir munajat, kalau ada pengajian saya dapat buat 3 kali seminggu. Syukur alhamdulillah, rasa macam lega, rasa macam ya Allah, dengan aku zikir munajat ni lah engkau bagi kekuatan kepadaku, bagi kesihatan kepadaku, bagi kekuatan kepada kepada jiwaku untuk meneruskan. Meneruskan ni menjalankan tugas-tugas sebagai yang kita kata bolehlah maknanya memberi sedikit pandangan, ingatan kepada kita sama kita lah.
Jadi itulah saya rasa inilah satu zikir munajat yang memberi kekuatan kepada saya kerana dia mengandungi saya sebut tadi Asma'ullah Al-A'zam, ada Allah, ada Hayyu, ada Qayyum. Kemudian kita tak lupa juga Al-Asma'ul Husna. Itulah yang kita sebut tadi. Asma'ul Husna, Ya Afu, Ya Ghaffar, semua tu nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah yang mana kita minta di bawah tu segala apa yang sesuai dengan Asma'ullah Al-Husna itu. Kalau tak salah saya, kita ada 24 Asma'ul Husna. Yang daripada 100 itu, ataupun 99 tu, kita ada 24 dalam apa yang kita sebut ni. Disusun oleh para ulama. Sangat cantik sekali. Dan lepas tu, diikuti dengan doa. Dia kata doa munajat ni. Doa munajat ni pun adalah daripada doa-doa yang kita kata setengahnya ada disebutkan di dalam hadis. Contohnya salawat syifa, contohnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni, itu yang kita selalu baca, Allahumma anta rabbi. Kalau boleh kita baca pagi sekali, petang sekali. Walaupun 3 kali di dalam apa? Di dalam kita punya boleh. Di dalam apa kita punya kita duk baca selalu tu? Dalam apa? Kita duk baca bukan Asmaul. Bukan Asmaul Husna ni. Sayyidul Istighfar ni. Yang kita baca selalu tu. Bukan Asmaul Husna dalam Allah. Bukan. Yang Hasan Banna punya, yang Hasan Al-Banna punya karangan tu. Apa dia? Apa dia? Dia tak buatlah ni. Apa dia? Ni. Maknanya Sayyidul Istighfar ni ada dalam tu. Sayyidul Istighfar kita akan baca 3 kali. Seeloknya kita baca 3 kali. Seeloknya kita ingat bahawasanya aku setiap hari mesti baca ni. Sayyidul Istighfar ni. Sayyidul Istighfar apa makna? Penghulu bagi segala istighfar. Kalau kita baca istighfar Astaghfirullahalazim. Lepas tu kita sambung lagi Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Lagi kita baca apa? Astaghfirullah la ilaha illa anta ke apa? Ada macam-macam jenis istighfar tu. Maka yang paling utama ialah ni. Kalau boleh kita baca yang ni di samping istighfar yang lain. Sayyidul Istighfar. Ni cuma kita baca ramai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kan. Ini ada disebut di dalam hadis. Maknanya kalau kita baca ni pagi-pagi, kemudian celah tu Allah ambil nyawa kita. Kita masuk syurga. Dia kata. Kita masuk syurga. Kalau kita baca waktu petang, malam tu kita mati, dengan istighfar ni kita masuk syurga. Kan besarnya ganjaran. Benda ni kecil saja. Kalau kita tengok, kita boleh buatlah bila-bila pun. Maknanya kita lakukanlah. Kita lakukan. Lepas tu, kita lihat ada doa-doa daripada Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, tu semua tu. Kemudian di akhirnya doa Rabitah, dan seterusnya itu kita doakan untuk apa? Qunut nazilah ini. Jadi kita lihat mana zikir munajat ni adalah sangat baik untuk kita. Dan hendaklah kita jangan abaikan. Kalau tak ada kelas pun kita bacalah. Kita baca dan kita lakukan. Okey, sedikit peringatan. Sekarang kita masuk kepada ayat yang kita nak baca hari ini. Saya kalau dah baca pun itu saya nak ulang balik, iaitulah tentang apa ni, surah
surah Al-A'raf, surah Al-A'raf. Kemungkinan kalau dulu kita baca pun sebahagian saja yang mendengarnya. Sebab penting ya suratul A'raf ini. Surah Al-A'raf. Suratul A'raf. A'raf, apa makna A'raf? Tempat tinggi. Al-A'raf. Surah yang ketujuh, surah yang ketujuh di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dimaklumi, kalau siapa yang nak buku ni boleh beritahu saya. Siapa yang tak ada, boleh saya dapatkan. Buku ni lah, buku yang kita. Ada yang kecil. Dia buat baru punya cetakan. Cetakan baru dah kecil sikit lah saiz dia. Dan dia ada juga dalam bahasa Inggeris kalau siapa nak hadiah ke kat siapa-siapa. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. A'raf. Suratul A'raf. Kita kenal dulu apa dia A'raf ni. A'raf ialah tempat tinggi. Seolah-olah macam dia lukiskan di dalam gambar tu. Mana satu tempat yang dia tu tinggi daripada tempat lain. Al-A'raf. Surah ini dinamakan Al-A'raf kerana merujuk kepada suatu tempat tinggi yang terletak di antara syurga dan neraka. A'raf. Muka surat 17. Muka surat 17. Tak apa, saya nak juga baca sekali lagi. Saya nak ulang sebab penting ada pentingnya yang saya nak sebutkan di sini, iaitu tentang keadaan di dalam syurga ataupun keadaan orang yang boleh masuk syurga dan keadaan orang yang boleh masuk neraka. Sebab kita akhir kita ni dua aja. Masuk syurga atau neraka. Kita nak yang mana? Kalau semua orang ditanya nak yang mana? Nak syurga. Macam mana nak sampai ke syurga? Senang ke? Mudah ke? Susah ke? Kena usaha, kena susah payah sikit. 8 ke? Ada dikatakan amalan kita lah kan. Okey ya. Dia kata A'raf ni ialah suatu tempat tinggi yang terletak di antara syurga dan neraka. Terdapat segulungan manusia yang berada di atasnya. Golongan manusia tersebut ialah mereka yang setara kebaikan dan keburukannya. Banyak akhir-akhir ni makna balance sama 50-50. Macam markah di dunia juga kan. Macam dunia orang paksa ke apa ke ada kan markah dia. Ni pun tak tahulah lulus ke tak lulus. Kita nak hukum tak boleh. Allah yang akan menentukan kita nak halau ke mana. Jadi di sini dikatakan A'raf itu adalah tempat segolongan yang berada di atasnya. Golongan manusia tersebut ialah mereka yang setara kebaikan dan keburukannya sama. Kebaikan yang mereka miliki menghalang mereka daripada masuk ke neraka. Dan keburukan yang mereka miliki pula menghalang mereka daripada masuk syurga. Mereka akan berada di Al-A'raf sehingga nasib mereka ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je ya. Maknanya sangat ringkas. Memang saya buat buku ni pun saya ringkas sebab saya nak bagi tahu apa makna setiap surah tu. Kan kita daripada awal dah Baqarah. Kenapa dinamakan Baqarah? Setakat tu je. Setengah orang kata awak buku ni ringkas sangat, tak ada sebab nuzul lah apalah semua. Tak ada sebab nak bagi tahu tu je. Sikit tu je. Kalau boleh ingat tu je. Ni jangan bila kita habis je khatamnya Quran,
Apa dia Baqarah? Apa cerita di sebalik Baqarah? Tak tahu. Ha. Apa dia? Ha? Baqarah. Saya khususkan kepada Baqarah. Baqarah tu benda. Lembu betina. Apa ada di sebalik cerita lembu betina ni? Cerita apa? Kan kita dah cerita dah berapa puluh kali dah cerita. Ha? Kalau cucu kita ada dah ingat dah. Nek tak ingat ke? Ha? Ha? Nek tak ingat kan? Nek yang cerita kat saya. Nenek yang cerita kat saya balik pada surau. Ha. Nenek pula dah lupa. Tak apalah, muzakarah lah dengan cucu. Muzakarah lah dengan cucu. Ha. Lepas Baqarah apa? Ali Imran. Ali Imran. Bukan Al-Imran. Ali. Keluarga Imran. Keluarga Imran. Apa ada di sebalik Ali Imran? Cerita dia apa? Cerita dia adalah mengenai Nabi Isa yang ibunya Maryam dan ahli keluarga ada lagi apa? Nabi Zakaria, Nabi mana semua tu termasuk dalam Ali Imran. Ada cerita dia. Setakat tu je, tak adalah asbab nuzul ke apa. Ha? Nak bagi tahu tentang tu je iaitu Ali Imran tu apa dia, apa makna, apa yang ada di sebalik Ali Imran. Lepas tu Al-Anfal kan Lepas tu An-Nisa. Cerita An-Nisa ni banyak sikit. An-Nisa sebab dalam An-Nisa menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita dari segi hukum kan. Hukum Allah menentukan apa-apa hukuman di dalam Al-Quran melalui surah An-Nisa. Sebab tu banyaklah yang berkaitan dengan wanita dari segi apa? Dari segi kahwinan, dari segi mas kahwin, dari segi apa ni anak, pemeliharaan anak, semua ada di dalam surah An-Nisa. Lepas surah An-Nisa Al-Maidah. Maidah apa dia? Hidangan. Apa dia? Apa hidang? Hidangan yang siapa minta ni? Siapa minta hidangan ni? Ha? Hidangan dari langit. Bukan sebarang hidangan. Hidangan yang turun dari langit tu. Siapa yang minta? Ha? Siapa dia? Nabi Isa kan. Tolong minta bagi pihak umat dia. Tolong sebab umat dia minta supaya turun hidangan dari langit. Supaya nak menambahkan keimanan mereka pada Isa. Turunlah. Mana dengan berkat apa ni permintaan daripada Isa, turunlah hidangan tu dari langit. Okey, adakah mereka itu kuat kepercayaan mereka kepada Isa lepas turun hidangan tu? Tak juga. Degil juga. Minta macam-macam. Kalau Nabi Musa pula umat dia bilang, minta nak tengok Allah. Musa bagi kami ni, kami nak tengok Allah. Senang-senang aja dia minta. Okey, Allah kata kalau kamu nak, okey tengok kat bukit tu. Bila tengok turun kat bukit tu, terkejutlah sebab bukit tu semua pecah dan mereka pingsan. Pingsan tak daya nak tengok. Allah bagi, minta aja Allah bagi. Tapi tengoklah apa yang mereka buat selepas itu. Tak juga. Kemudian sampailah kita kepada suratul Anfal mengenai peperangan. Kemudian surah surah Al-An'am mengenai pada An'am iaitu binatang ternakan. Binatang ternakan. Kemudian inilah suratul A'raf. Hari ini kita baca tentang suratul A'raf. Okey, nak ceritakan apa ni? Nak ceritakan sebelum daripada ayat 44 ini 44 kan? 44. Wanada ashabu ni. Nada. Ni surat 49. Wanada ashabul jannah. Kita tengok dulu sebelum ayat wanada ashabul jannah. Sebab yang tercatat di dalam buku ini ayat berapa? Ayat 44. Mana kalau boleh kita ingat.
Kita ingat tiap-tiap surah tu ada ayat yang menyebut benda tu. Di mana? Ayat ke berapa kan? Di sini saya nak balik ke belakang sikit. Kalau ada orang yang bawa Quran, iaitu ayat 41. Ayat 40. Ayat 40. Ayat 40 sebab dia cerita tentang ayat 40 cerita tentang orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Saya baca sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tiba kepada ayat 44 tu. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihi ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mana dustakan ayat-ayat kami, tak percaya. Mereka ni tak percaya kepada ayat-ayat yang Allah turunkan. Tak percaya kepada kesuruhan Allah. Tak nak terima apa yang Allah suruh. Dan hanya nak buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Itu innal ladzina kazzabu bi ayatina. Mendustakan ayat-ayat kami. Kazzaba, kita banyak jumpa minal kazibin, mukazzibin. Itu semua maksudnya mendustakan. Mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Bukan setakat mendustakan, wastakbaru anha. Mereka ini sombong pula. Dahlah tak nak terima apa yang diturunkan oleh Allah. Sombong pula. Sombong pula. Apabila dikata ni adalah ayat Al-Quran. Mereka kata apa? Ini apa? Cerita dongeng punya lah. Kalau orang sekarang dia kata apa? Apa ni? Kolot lah. Kolot lah orang sekarang. Orang sekarang dia kata jaga-jaga. Jangan ingat kata-kata mereka tu saja-saja aja. Terbang begitu saja. Allah ambil kira tu. Mana seperti orang dulu. Orang dulu kata, ayat ini mereka tidak percaya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru, mereka sombong diri terhadapnya. Terhadap ayat-ayat yang diturunkan itu. Apa balasannya? Apa akibatnya? La tufattahu lahum abwabus sama. Apa balasannya? Apa akibatnya? Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Pintu langit pun tak nak dibukakan. Apa lagi nak buka bagi mereka pintu syurga? Pintu langit pun Allah. Roh mereka ini tak akan dapat naik sampai kepada Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Abwabus sama. Orang belajar bahasa Arab, babun. Jamak dia apa? Abwabun. As-sama apa? Langit. Ingat, samawat, langit. Ard, bumi. Tak payah nak cari-cari apa dah. Automatik dah faham dah. Sebab as-sama, langit. Samawat pun langit. Ard, bumi. Bumi. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk syurga. Mana akan pintu langit pun tak dibuka, mana akan boleh nak masuk syurga? Juga tak boleh masuk syurga. Sehingga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga unta masuk ke lubang jarum. Macam kita katalah, sehingga kucing tumbuh tanduk. Apa? Apa peribahasa kita ke apa? Peribahasa ke apa dia panggil ni? Kita nak kata, nak menyatakan, nak menggambarkan mustahil, tak boleh. Mana boleh? Sebab masyarakat Arab yang dia ada unta. Sebab tu Allah bawakan bayangkan dengan unta. Unta tak, mana boleh masuk lubang jarum? Unta besar mana? Tak akan boleh. Mustahil, tak boleh. Allah nak kata mustahil. Tak boleh punya. Tak akan boleh punya. Itu gambaran. Kita tengok Allah bawa begitu cantik dia punya
misalan dia tu. Kazalika najzil mujrimin. Begitulah, demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang buat kejahatan. Mujrim, orang yang buat kejahatan. Kita jumpa dalam Al-Quran perkataan mujrimun, mujrimin. Mujrim adalah orang-orang yang buat jahat. Itulah balasan orang yang melakukan kejahatan, berbuat kejahatan. Lahum. Apa balasan mereka lagi Allah nak bagi? Lahum. Lahum min jahannama mihadun. Mereka ini akan mempunyai tikar tidur. Mihad tu mana? Tikar, lapik untuk duduk untuk tidur tu daripada api neraka. Duduk atas tikar pun tu dia. Makna jahannam, api. Selain daripada itu, dan di atas mereka ada selimut ghawash. Ghawash tu mana? Selimut juga daripada api neraka. Ingat perkataan, pegang. Mihad ni dia balasan. Balasan kepada orang yang jahat ialah mihadun. Mana lapik tempat duduk dia, tempat tidur dia adalah daripada api neraka. Dan selimut dia pula yang di bawah min jahannam juga, yang di atas pula ghawashun. Wa min fawqihim ghawash. Makna asal macam mana? Asal macam mana? Tak ada rasa tak gerun ke? Ya Allah, jauhkankah kami daripada perkara-perkara ini. Ya Allah, kita kalau jumpa ayat-ayat macam ni dalam hati kita ingat, ya Allah, jauhkanlah aku daripada jadi seorang yang suka buat kejahatan. Sehingga Allah bagi balasan yang macam ni. Ya Allah, jauhkanlah, ya Allah, jauhkanlah, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada mendapat mihad. Jauh daripada kami mendapat ghawash. Cuba sebut ke saya. Mihad, ghawash. Mihad, ghawash. Mana? Lapik daripada mihad. Lapik tu dipanggil mihad. Dan selimut tu dipanggil ghawash. Semuanya panas. Itu adalah balasan Allah kepada orang yang kazzabu bi ayatina wastakbaru. Okey, itu balasan kepada orang yang kita sebutkan tadi. Kazzabu bi ayatina wastakbaru. Kemudian selalunya ayat Al-Quran ini diikuti dengan bila disebut orang yang melakukan dosa, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia akan sebut dengan yang sebaliknya, iaitulah orang-orang yang beriman. Kita lihat pula orang-orang yang beriman. Wallazina amanu wa amilus solihati. Apa balasan? Kita termasuk di dalam golongan inilah. Wallazina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tak payah siapa nak memberi makna kepada kita. Kita tahu dah. Wallazina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka itu mengerjakan amal soleh. Di sini Allah selitkan. Ada rahsia ni. Allah selitkan satu ayat. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Itu sebagai selit aja. Kalau Allah nak kata gini pun Allah boleh buat. Wallazina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Boleh aja Allah kata begitu. Orang yang beriman dan beramal soleh, apa balasannya? Mereka adalah penghuni syurga. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka akan kekal berada di dalam syurga. Tapi tengok Allah selit di sini. Ada rahsianya di sini yang besar. Ini yang saya suka nak menjelaskan lagi sekali. Kalau mungkin dulu kita terlupa ke apa. Perkataan ataupun ayat yang duduk selit di tengah-tengah. Wallazina amanu wa amilus solihat. Ulaika ashabul jannah. Dia selit kat situ. Apa maknanya? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Apa maknanya? Kami tidak memikulkan kewajipan kepada diri seseorang. La nukallif.
Nukalif daripada perkataan taklif. Kami tidak memikulkan kewajipan kepada diri tiap seorang illa wus'aha, melainkan sekadar kesanggupannya. Tengok. Allah ni sangatlah kesian kepada kita. Sangat kesian belas kepada kita Allah ni. Sangat banyak memberi. Allah Al-Bar, Allah sangat memberi kebaikan, kelonggaran kepada kita sampai begitu sekali. Celah-celah tu dia kata jangan bimbang, seolah-olah dia kata jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Kamu boleh masuk syurga. Kamu boleh masuk syurga wahai hamba-hambaku. Kamu buat ajalah apa yang kamu terdaya. Apa yang terdaya, Allah tak memberatkan kamu. Tak beratkan kamu. Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang ada kudrat. Kita ada kudrat boleh buat. Kita ada kudrat boleh buat. Tapi dalam keadaan kita ada kudrat boleh buat, kita sengaja-sengaja aja tinggalkan. Banyak perkara-perkara, banyak benda yang Rasulullah anjurkan, Allah anjurkan, kita tinggal gitu saja. Biar saja. Orang azan kita tak jawab. Lepas azan kita tak doa. Kan senang aja. Orang azan jawablah macam dia azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita pun Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi dah duk sembang rancak kat dapur lah. Sambil duk potong bawang ke apa. Allah yang rendah. Tak dengar suara apa dah. Azan tak dengar lah. Yang dengar pun tak jawab pun. Jawab azan tu. Bukan susah pun. Allah kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Cuba ingat. Tiap-tiap kali ada perkara yang sepatut kita buat. Dan saya kata tadi jawab azan. Itu satu. Kita dapat pahala. Doa azan lepas azan. Itu satu. Kita tak buat juga. Kita tak buat. Kita biar aja. Kan? Lagi apa? Macam-macam lagi. Di dalam semayang. Dalam semayang. Kita masuk masjid. Kita nak masuk sebelum nak datang masjid. Ada bacaan-bacaannya. Kita minta Allah jadikan Allah maj'al fi qalbi nuran. Ya Allah jadikan dalam hati aku ni nur. Jadi dalam hati ni Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Kita minta Allah jadikan kepada kita nur. Nur inilah yang akan memberi cahaya kepada kita ketika kita nak melalui sirat. Buat apa tak buat? Datang dari rumah, jalan kaki ke apa, baca tu. Datang dari rumah naik motor, baca tu. Jangan duk hoi hai. Naik motor syok, hoi, jom. Kan? Bila sampai sini pula, jalan elok-elok, kita baca lagi tu, Allahumma alfi qalbi nuran, fi lisani nuran, fi sam'i nuran, fi basari nuran. Kita minta kiri kanan kita, atas bawah kita semua kan. Allahumma ja'al li nur. Sampai kat situ, masuk aja dalam. Kaki mana? Tak kira dah, kanan, kiri, masuk aja. Ambil kira lah. Kaki kanan lah masuk. Sebab kita nak masuk ke tempat yang semua tu Allah bagi. Semua tu Allah kata dalam apa? Dalam keupayaan kamu boleh buat. Boleh buat. Kita boleh buat tapi terlepas pandangan sebab kita sembang kan. Kita ni banyak cakap lah. Sembang. Sampai di situ. Tak pun kata Allah maghfir li zunubi waftahli abwaba rahmatik. Semua kan. Mana sampai situ saya tengok tiap-tiap orang langutlah ke atas tu. Nak balik langutlah ke situ. Tak apalah, baguslah. Buatlah. Bila masuk kita cari saf ke apa, kita duduk ke, kita semayang ke apa ke. Janganlah duk sembang-sembang banyak. Ini heran ni, duk sembang ni, saya heran betul. Saya cukup sakit telinga saya kalau tengok orang sembang. Tak mau ambil kesempatan keberkatan yang ada di masjid. Selama mana kita ada di masjid ni, Allah akan seolah menaburkan pahala-pahala untuk kita buat. Kita buatlah doa ke, kita baca Quran, kita doa, kita zikir. Jangan duk sembang.
Sikit-sikit apalah. Apa habaq. Gitu tahu. Cukuplah, sudahlah. Janganlah sampai kawan nu pula bawa cerita nu. Kawan kita nu sakit teruk nu hospital nu. Sakit apa? Tanya lagi. Itu yang jadi panjang tu. Sekali kita sembang, keluar pada ni masjid kita sembang. Dalam masjid kita buatlah apa yang sepatutnya. Ni kita nak kumpul pahala ni, nak kumpul pahala. Allah kata, bukan susah nak masuk dalam syurga. Kamu buat saja apa yang boleh dilakukan oleh kamu. La nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Cuba sebut kat saya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kita nampak juga ayat ni ada dalam suratul Baqarah yang kita duk baca selalu tu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kita buat apa yang kita boleh buat. Bukan nak suruh berat-berat pun. Itu aja yang kita nak mendapatkan pahala untuk kita dapat masuk ke dalam syurga. Okey. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah. Kalau mereka boleh buat begitu pun, bolehlah mereka itu digolongkan di dalam ashabul jannah, iaitu penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Bila mereka menjadi penghuni syurga, mereka akan berada kekal di dalam syurga. Okey. Ni sedap ni cerita ni. Nak cerita tentang orang, nak cerita tentang kita besok-besok ni di dalam antara dua lah. Ahli neraka ke ahli syurga. Esok-esok ni ahli neraka, ahli syurga. Bagaimana dialog antara ahli syurga, ahli neraka ni. Nampak belah sana. Mazna. Kawan aku dulu. Dia main mengaji sama-sama aku. Maknanya kita ingat balik tu. Masa kita di dunia, kita buat kerja ni sama-sama. Kerja-kerja yang baik lah. Kerja-kerja yang jahat pun boleh juga ingat. Tapi itulah, tak elok dah. Tak elok dah masa tu. Kita ingat kerja-kerja yang baik. Jadi di sini, apa dia ayat selepas tu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan apa dia? Dan kami cabut, naza'na, kami cabut, wa naza'na, kami cabut. Ma fi sudurihim, segala macam dendam yang ada di dalam dada mereka. Kami cabut, naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Itu di antara balasannya. Maknanya bila masuk syurga tu, siapa-siapa pun bila dah masuk syurga tu, tak ada dah dalam hati dia ni. Tak ada dalam hati dia sifat dengki ke, sifat dendam ke, tak ada dah. Allah cabutkan semua tu. Allah cabutkan semua tu daripada dada dia. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Sebab nak masuk dalam syurga ni dalam keadaan yang hati yang bersih, putih, tak ada apa dah. Mana orang dalam syurga tu tak ada dah hasad, dengki ke apa, tak ada dah. Mana perkara-perkara yang tak baik tu, sifat-sifat yang tak baik tu sudah tak ada. Kemudian dibalaskan lagi apa dia? Iaitu Allah alirkan, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, mana tak ada sifat hasad dengki, tak ada dah, dibersihkan, dan dia duduk di dalam tu, di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan sambil mereka berkata, ini selalu kita sebut benda ni, atau tok guru kita bila dia baca baca doa ke apa, dia baca ayat ni. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Apa yang disebut? Segala puji bagi Allah. Dia bersyukurlah di situ sebab dia dah dapat masuk syurga dalam keadaan hati yang bersih.
dia akan kata, alhamdulillahillazi hadana, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada syurga ini. Haza tu kepada syurga ini. Allazi hadana. Oh, alhamdulillahillazi hadana lihaza. Lihaza. Wa ma kunna mana dia? Wa ma kunna, dan sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami menunjukkan kami kepada syurga di haza wa ma kunna, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tak beri kami petunjuk. Memanglah. Kalau Allah tak bagi petunjuk, kami tak naklah dapat masuk syurga gini. Tu sebab kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita minta. Sesungguhnya sesungguhnya Allah datang. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa kebenaran. Bil haq membawa kebenaran. Kemudian apabila mereka sebut perkara itu, maka tiba-tiba wanudu, dan diseru kepada mereka. Selepas mereka mengucap doa tu, maka mereka pun diseru. Apa seru? Malaikat lah. Malaikat kata, okey dah kamu. Masuklah dalam syurga. Itulah syurga yang telah diwariskan kepadamu. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Okey, dah selesai kamu dah memuji Allah dengan sebab kamu dah boleh masuk syurga tu. Okey, sekarang kamu, inilah dia syurga. Antilkumul jannah. Ini adalah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Kita berhentilah setakat tu kan. Oh, tepat-tepat ke sebelah. Okey. Wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nanti kita ada cerita lagi ni. InsyaAllah kita sambung akan datang. Kita tersambai lagi kepada Ashabul A'raf. Baru kita ada lihat tentang balasan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah, dan kita lihat bagaimana balasan orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Baru sekat tu je. Dan insya-Allah kita akan sambung nanti tentang mana dia kata Ashabul A'raf tu, mana dia. Ada apa nak boleh kita bincangkan? Ada apa yang nak di habis dah kan, nak tutup dah.